Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bersyukur, berterima kasih kerana di mana-mana saja Pakatan Harapan mengadakan rally ataupun rapat umum, ramai yang hadir. Sama ada siang ataupun malam, ramai hadir. Ada pemberita yang tanya saya, apa bezanya pilihan raya kali ini? Ya, bezanya amat sangat ketara. Kerana pilihan raya yang kita adakan ini bertujuan untuk menukar kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu pun sudah ada parti-parti lawan yang melawan dengan parti kerajaan, tetapi mereka gagal. Mereka gagal separuhnya kerana ada penipuan. Tetapi biasanya rakyat tidak begitu menyokong parti pembangkang kerana kurang percaya parti pembangkang boleh mendirikan kerajaan yang boleh berkhidmat untuk rakyat. Tetapi kali ini kita dapati rakyat mempunyai pendirian yang berbeza. Mereka yang nak supaya ditukarkan kerajaan ini. Sebab itulah mereka datang beramai-ramai untuk rally oleh Pakatan Harapan. Sebabnya kerana mereka ingin tukar kerajaan, ialah kerana kita mempunyai kerajaan yang didirikan oleh seorang penyamun dan pencuri. Saya tak nak cerita banyak lagi kerana tadi Datuk Khairuddin dah cerita dah banyak. Dia adalah seorang yang tahu benar berkenaan dengan penyelewengan oleh Datuk Seri Najib. Awal-awal lagi dia datang jumpa saya. Dia kata dia nak menentang Najib. Dia nak mendedahkan kesalahan Najib. Saya kata kat dia, itu bahaya. Dia berkuasa. Awak tak berkuasa. Tetapi kata Khairuddin, kuasa tak berkuasa, dia nak menentang juga. Dan dia pernah orang yang pertama yang membuat laporan polis terhadap penyelewengan Datuk Seri Najib ialah Datuk Khairuddin. Dalam zaman Datuk Seri Najib ini, kalau kita buat laporan berkenaan dengan kesalahan, kita yang buat laporan itu ditangkap. Itulah yang terjadi pada Khairuddin. Dia ditangkap, didera, dimasuk jail dan dituduh di mahkamah kononnya dia seorang pengganas. Tak nampak dia macam pengganas langsung. Tetapi inilah kerajaan Datuk Seri Najib. Undang-undang tidak bermakna. Sekarang ini tidak ada undang-undang dalam negara. Yang ada hanya kehendak Datuk Seri Najib. Apabila dia nak sesuatu, saya hairan orang yang ditugas untuk mentadbir negara sanggup ikut arahan Najib walaupun bertentangan dengan undang-undang. Sebab itu mereka tahu bahawa polis tahu juga, ketua polis tahu bahawa Khairuddin tidak buat apa-apa yang salah, cuma membuat laporan jenayah. Tetapi mereka sanggup tangkap Khairuddin. Dan termasuk dengan Khairuddin, lawyer dia pun kena tangkap. Lawyer dia Matias Chang kena tangkap bersama, kena kurung bersama. Hari ini undang-undang baru ala Najib.
You lapor, you kena tangkap. You duduk diam-diam lah, jangan cakap. Sementara dia duduk curi depan mata kita, jangan nampak, jangan tengok. Itu cara Najib punya pemerintahan. Tuan-tuan dan puan-puan, kesalahan Najib ini cukup banyak. Saya cuba senaraikan kesalahan dia. Setakat ini saya jumpa lebih daripada 60. Ada orang lain kata, sikit aja tu, ada banyak lagi, you tak masuk. Jadi, kesalahan dia cukup banyak. Tetapi dia bebas. Dia senyum saja. Kalau kita kata, Najib, awak pencuri lah. Tak boleh tangkap. Pasal dia strong man. Dia dilindungi oleh pendakwa raya, Attorney General melindungi dia. Polis tidak ambil tindakan terhadapnya. Sebab itu dia berani cakap, berani senyum bila dia mencuri. Depan mata kita dia curi. Tapi banyak mata kawan-kawan dia dalam UMNO ni dah dikenakan dedak. Bila kena dedak tak nampak. Bila kena dedak masuk dalam mulut apa jadi? Bisu. Masuk telinga pekak. Inilah cara Najib. Dia kata kepada saya, dia datang rumah saya pada mulanya. Nak suruh saya, janganlah hentam dia sangat. Dia datang dibawa oleh Aziz. Tahulah Aziz daripada Bali. Aziz bawa dia mai jumpa saya. Dia tanya kepada saya, apa dianya yang saya nak dia buat. Saya pun ingat dia ikhlas. Saya katalah beberapa projek yang patut dilakukan oleh kerajaan kerana ini baik untuk rakyat. Di Kedah ada sebuah pulau. Pulau itu tak jauh lah daripada daratan. Dulu saya suruh Syed Muhtar buat jembatan ke pulau itu. 2 batu panjang jembatan. Tapi kerajaan tak buat jalan pergi ke apa nama jembatan ini. Sampai sekarang ni, ini pelik pasal dah 15 tahun dah dia buat jembatan tak ada jalan. Jadi tak boleh gunalah jambatan itu. Saya katakan Najib, buatlah jalan. Dia kata boleh. Macam 2-3 benda lagi saya suruh dia buat, dia kata boleh. 3-4 hari lepas itu, dia pun telefon saya, dia kata dia dah buat dah. Wah, baru suruh Perdana Menteri. Tetapi semasa dia datang ke rumah saya, selain daripada bertanya apa yang saya nak dia buat, dia juga kata kepada saya, cash is king. Saya terkejut. Cash is king. Wang tunai itu raja. Bermaksud bahawa dengan wang tunai boleh beli segala-galanya. Inilah caranya. Dia nak tadbir negara kita dengan duit. Tapi dia tak ada duit. Perdana Menteri bukanlah gaji banyak sangat. Saya tahulah, saya dulu pun Perdana Menteri juga. Nak sogok orang dengan duit bermilion-milion tak boleh. Jadi bila dia kata dia nak guna duit, saya terkejutlah. Di mana dia nak dapat duit? Rupa-rupanya dia nak curi. Mula-mula nak curi duit Terengganu. Terengganu ni ada minyak. Dia nak gadai keluaran minyak Terengganu selama 5 tahun supaya dia boleh pinjam duit dan dia boleh curi duit. Tetapi Raja Terengganu tolak carangan dia. Dan dengan itu dia pun tubuhlah syarikat 1MDB. Kononnya syarikat kekayaan negara. Saya tahu Kuwait umpamanya, negara Arab umpamanya ada dana kekayaan, iaitu lebihan daripada jual minyak ini. Mereka begitu banyak duit, tak habis nak belanja. Mereka masuk dalam satu tabung dan guna duit itu untuk beli itu, beli ini, beli hotel, beli macam-macam.
pasal mereka ada duit lebih. Kita tak ada duit lebih, kita duit tak cukup. Jadi apa Najib buat? Dia pinjam duit. Dia modal 1 juta, pinjam 42 bilion. 42,000 kali modal. Siapa nak jaga di sini? Boleh pinjam bank 42,000 kali. Kaya lah. Tapi dia pinjam ni, saya pada mula ingat dia nak melabur untuk kekayaan itu pulang kepada negara. Tetapi tidak. Dia melabur dalam petrol Saudi kononnya. Tetapi syarikat itu tak ada minyak pun. Tetapi akhirnya kita tahu petrol Saudi ni pun tak dapat duit itu. Duit itu dihantar kepada Caribbean Island, Virgin Island, dan duit itu lepas itu dicuri oleh Najib. Bukan sikit yang dia curi. Yang kita dengar 2.6 bilion ringgit ada dalam akaun peribadinya. Mana datang? Perdana Menteri tak pernah ada duit banyak tu. Saya dulu pun cari duit susah. Untuk UMNO tak boleh. Tetapi ini orang ada duit dalam akaun peribadinya 2.6 bilion ringgit. Jadi ada orang tanya, Najib, mana datang duit banyak ni? Oh, Tok Arab bagi. Tok Arab gila yang mana nak bagi duit macam tu? Ya, kita kena keluar zakat, kita kena ada sedekah. Tapi apa yang Najib buat, yang Tok Arab ni nak bagi sebanyak 26,000 lori punya duit. Ya, kalau 1 juta duit ringgit kita masuk sebuah lori, jumlah semua lori untuk 2.6 juta 6 bilion ialah 2,600 lori duit. Tok Arab gila nak bagi 2,600 duit. Apa nama Bill Gates, yang orang yang terkaya dalam dunia, dia pun tak pernah bagi duit banyak tu. Tapi Tok Arab ni bagi. Saya pun nak kenal juga Tok Arab ni. Kod dia bagi kat saya 10-15 ringgit. Saya tak minta banyak. Tapi Najib dapat banyak ni. Lepas itu yang pelik, yang kuno dia bagi balik. Dapat duit 2.6 bilion, bagi balik 2.3 bilion. Kita tanya mana bukti bagi balik ni? Oh, tanya Arab. Kita tanyalah tu Arab, tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu. Kita semua biasa dengan bank. Kalau kita nak ada duit banyak, kita masuk dalam bank, boleh tak? Bank masuk dalam duit, dia bagi surat tak? Tentu dia bagi dalam buku dia. Dia tulis banyak mana duit kita simpan dengan bank. Jadi dia simpan 20.6 bilion ringgit dan dia bagi balik. Mana surat menyurat yang menunjuk siapa yang bagi duit, di mana dia keluar, kepada siapa dia bagi? Tak ada. Sampai sekarang ni kita tak dapat maklumat. Bermakna duit itu dia curi. Kenapa kita kata dia curi? Kerana ada penyelidikan oleh Department of Justice, Jabatan Kehakiman di Amerika Syarikat, telah menyelidik duit yang banyak yang dibelanja oleh anak tiri dia, oleh Joe Low di Amerika. Mereka dapati bahawa duit untuk beli rumah macam Mahligai, untuk ada filem luca, duit itulah dia nak buat. Bukan nak buat kebajikan, nak buat filem luca. Dia buat itu semua. Kata Department of Justice, duit ini datang daripada 1MDB, pencurian. Dan sebahagian daripada duit itu dia hantar ke pulau-pulau Seychelles. Daripada pulau itu pergi ke Singapura. Daripada Singapura dapat kat Jolo Jinwell Company, dan Jolo lah
yang bagi 2.6 bilion ringgit kepada Najib. Tak usah bohong lah. Semua ini ada dicatat. Dan bila duit bergerak, ada tulis, terpaksa ditulis ke mana dia pergi, duit banyak mana, siapa bagi, siapa terima, semua tu perlu ada dalam bank. Tetapi bila kita minta, tak ada. Bila kita tanya AG kata dia periksa surat. Nampak gambar dia kan? Dia duk periksa laporan oleh FPAC, laporan oleh LACC, laporan oleh Bank Negara, 3 laporan sampai kepada AG. Dia baca depan jurnalis, orang surat khabar, dia baca. Dia kata, setelah saya baca, saya tak dapat apapun kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Lepas tu sembunyi. Kalau tak ada salah, bagilah kita tengok. Tak sembunyi. Dia kata kalau tak percaya, pergi tanya Najib. Pergilah tanya Najib. Najib pun kata saya tak buat kesalahan apa. Jadi kalau tuan-tuan kena tangkap lah pasal apa pun. Bila dibicara dalam mahkamah, hakim tanya, awak salah atau tidak? Saya tidak salah, Tuan Hakim. Boleh lepas. Ini undang-undang Najib. Tapi kena jadi Perdana Menteri dululah. Inilah cerita-cerita berkenaan dengan Najib. Cukup banyak kesalahannya. Saya bilang 60, orang lain bilang lebih daripada 80. Semuanya curi duit. Tak boleh tengok duit langsung. Bila nampak duit ada dalam KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, balai. Ada dalam KWAP, duit pencen, balai. Ada dalam tabung haji, balai. Ada di Felda pun, balai. Ada di Bank Negara. Dia nak ambil duit Bank Negara ni susah sikit. Dia ambil tanah kerjaan, dia jual kepada Bank Negara 2 bilion ringgit. Bukan Bank Negara nak tanah tu, tapi dia jual, mesti belilah. Pasal dia bagi arahan. Lepas tu bila dia dapat 2 bilion ringgit daripada Bank Negara, cuba tanya mana duit tu. Tak tahu, hilang. Duit banyak mana pun hilang dengan Najib. Poket dia cukup luas. Saya ingin bagi amaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila berjalan, pegang poket. Kalau nampak Najib, pegang poket. Kalau nampak kuncu-kuncu dia pun, pegang poket. Negara kita ini sudah dipimpin oleh seorang penyangga, sehingga kita berasa tidak lagi lepas daripada bahaya. Pencuri sekarang ni jadi yang amat berhormat. Nama dia Yang Amat Berhormat Pencuri Najib. Apakah kita nak? Kita masih nak orang macam ni jadi Perdana Menteri kita? Tuan-tuan dan puan-puan, bukan jenis macam ini. Saya sedih. Saya sedih kerana saya terlibat juga dalam pelantikan Datuk Seri Najib ini. Dia anak Tun Razak. Tun Razak seorang yang cukup baik, yang membangunkan kawasan luar bandar, yang mengadakan skim Felda, macam-macam. Semua orang anggap Tun Razak sebagai idola. Saya juga anggap Tun Razak sebagai idola saya. Dan saya nak tolonglah anak dia. Tak tahu kata anak dia bukan macam bapak dia langsung. Bukan dia nak bagi duit kepada rakyat, dia nak curi duit rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dia hutang, banyak-banyak dia hutang, berbilion-bilion, siapa yang nak bayar? Kita lah. Kita, anak cucu kita akan bayar. Baru-baru ni dia baca manifesto manifesto BN. Kita ada 13 buah negeri. Tiap negeri akan dapat 60 bilion, 70 bilion. Saya jumlah semua
lebih daripada 300 bilion ringgit. Di mana dia nak dapat duit macam ni? Rupa-rupanya dia nak curi. Sebab apa dia nak curi? Kerana bukan dia yang nak bayar, kita nak kena bayar. Inilah Najib. Malah saya nak sebut Najib Tun Razak pun saya kesian kepada Tun Razak. Seorang idola saya yang tolong saya banyaklah dulu. Kalau tak sabit Tun Razak, saya tak jadi Perdana Menteri. Sebab tu saya nak tolonglah anak dia, nak balai budi. Saya pun balailah budi. Tapi orang ni tak kenal balai budi. Saya bagi kat dia tempat, dia tak balai budi kepada saya. Sebaliknya dia curi duit. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah negara-negara di dunia, belum ada pemimpin yang mencuri duit kerajaan sebegitu banyak. Sehingga Jabatan Kehakiman Amerika berkata, ini adalah money laundry yang terbesar yang biasa mereka periksa. Kita gah juga. Dulu kita dikenali sebagai Asian Tiger. Sekarang kita dikenali sebagai peminjam duit yang terbesar, pembalas duit yang terbesar. Menjadi sebuah negara bukan demokrasi tapi kleptokrasi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya tak ada di sini orang-orang Yasin, Melimau, orang Melaka yang akan undi, yang akan undi dia. Saya nak bisik sikit, nak cerita apa dia BN. Tahu tak? Bini Najib. Kita nak buang Najib dengan BN sekali, dengan Bini Najib sekali. Dia berkata bahawa pilihan raya undi akan diadakan pada hari Rabu. Itu pilihan yang terbaik. Hari Rabu bermakna rakyat akan buang UMNO. Oleh itu jangan lupa, saya minta maaf lah, suara tak banyak dah. 2 hari lagi ada 5 hari nak kena menjerit ni, tak tahan. Sehari 3 kali, panjang-panjang sangat tak boleh lah. Tapi melihat begitu ramai banyak yang datang, saya cuba jugalah nak cakap panjang sikit. Tapi saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu penerangan lagi. Waktu ini semua daripada kita sudah buat keputusan akan menolak Bini Najib. Kita akan undi Pakatan Harapan yang menggunakan satu simbol saja, simbol Parti Keadilan Rakyat. Simbol itu Parti Keadilan, PKR punya simbol. Tapi kami sudah cantum 4 buah parti menjadi satu parti gabungan, dan kami bersetuju untuk menggunakan hanya satu simbol saja supaya tidak ada kekeliruan di kalangan pengundi-pengundi. DAP yang sayang kepada roket, dia pun bersetuju gugurkan roket guna keselamatan. Tapi apa boleh buat? Kita dapati Mat Sabu dulu lipas lagi dia nak tampas. Kita dapati dulu ni Omar, dia anak ni Aziz, dia pun berpendapat bahawa Pakatan Harapan adalah parti yang perlu disokong oleh semua rakyat berbilang kaum. Jadi dalam pilihan raya ini kita jumpa dengan banyak perkara-perkara yang ganjil. Pemimpin UMNO nak bagi jatuh UMNO, pemimpin PAS nak suruh PAS jatuh, macam-macam berlaku sekarang. Tapi dia yang berlaku kerana keadaan luar biasa.
dalam sejarah Malaysia merdeka ini tak pernah ada pemimpin yang terdiri daripada seorang pencuri. Yang tua pun tahu, yang muda pun tentu baca. Tak pernah ada. Dia curi duit, dia jadi yang amat berhormat pencuri. Sebab itu saya minta maaf, tak boleh nak cakap panjang lagi. Nak spare sikit apa malam ni. Malam ni kalau nak dengar cerita banyak lagi datang. Saya terkejut bila saya pergi ke Kuantan 2-3 hari lepas, 40,000 orang datang. Semalam di Putrajaya, penduduk Putrajaya ini terdiri daripada pekerja dan kaki tangan kerajaan. Najib kata kepada pekerja dan kaki tangan kerajaan, kalau awak tidak undi BN, aku akan ambil tindakan. Dan semua orang kata pekerja kaki tangan kerajaan ini takut. Tetapi kalau pergi tengok semalam, 20,000 lebih yang hadir. Bila kita suruh dia nyala lampu, begitu banyak lampu sehingga lampu banyak itu nampak macam satu lampu besar. Itulah yang sebabnya, itulah yang kita lihat sekarang ini. Rakyat rata-rata nak tukar kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini Najib berfikir macam mana nak tipu. Senarai pengundi dia dah ada 10 jenis penipuan. Dan macam-macam lagi yang akan dilakukan. Gambar saya tak boleh tunjuk. Apalah salahnya. Gambar Najib. Dia buka tangan, nak. Jangan bagi Najib apa-apa lain pada Najib. Itulah Najib yang perlu kita jatuhkan. Jadi saya ucap terima kasih dan saya ingin ingatkan semua pada 9 hari bulan ramai-ramai keluar. Ajak adik, kakak, bapa, mak, apa semua keluar undi Pakatan Harapan. Kerana kita nak menang yang besar. Kalau menang kecil dia akan tipu. Sekian, terima kasih.